Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini, aku akan kongsikan sedikit sebanyak proses aku menguruskan fail design. Dan sebagai peringatan, proses ini adalah proses personal, tak ada kena-mengena dengan standard industri. Jadi, pada akhir video nanti, kalau korang rasa yang proses kerja aku ni tidak sesuai dengan kerja korang, korang tak perlulah follow, tak apa. Tapi aku cuma harap yang proses kerja ni, yang aku telah buat ni dapat dijadikan sebagai reference untuk projek-projek korang yang akan datang lah. First kali apa yang perlu kita buat adalah create satu folder yang memang dikhaskan untuk project design lah. Korang boleh simpan folder tu dekat desktop, korang boleh simpan folder tu dekat external hard disk, korang boleh simpan folder tu dekat cloud storage. Ikut pilihan korang. Masuk dalam folder business design project tu, biasanya aku akan buat folder mengikut kategori jenis-jenis design lah. Contohnya kalau aku nak buat jersey design, aku akan letak jersey underscore design. Kalau nak buat poster, aku akan buat poster underscore design. Dan kalau aku nak buat logo, aku akan letaklah sebagai logo underscore design. Dalam folder type of design pula, aku akan buat dua folder berbeza, iaitu folder personal dan folder commercial. Untuk folder personal ni biasanya memang projek-projek persendirian lah. Dan untuk folder commercial ni adalah folder berkaitan dengan projek bersama dengan klien lah. Kita masuk dalam folder commercial dulu. Aku telah buat satu folder yang sekarang ni, contohnya Abdul Rahman visit Zoo Negara 2021 Zoo Negara. Ianya berdasarkan client name, project name dan organisation. Dalam folder client tadi akan ada 6 folder yang berbeza. Satu adalah discovery, yang keduanya adalah legal, yang ketiganya adalah findings, yang keempat adalah design, yang kelima adalah presentation, dan yang keenam adalah zip file lah yang berkaitan dengan apa yang kita nak hantar kepada klien nanti. Dalam folder discovery ni biasanya kita akan letakkan sebarang maklumat berkaitan dengan projek lah. Maklumat tu boleh dikategorikan dalam bentuk voice note, boleh dikategorikan dalam bentuk WhatsApp dokumen, boleh dikategorikan sebarang apa-apa bentuk formal, tapi yang pastinya ianya berkaitan dengan projek lah, sebarang apa-apa maklumat dan info yang klien bagi pada kita. Dalam folder legal ni biasanya kita akan letak proposal, kontrak dan invoice. Cuma ni disebabkan online punya platform sekarang ini sudah banyak sediakan feature untuk buat automatic proposal, invoice semua tu. Aku rasa tak perlulah korang buat folder ni. Cuma untuk selamat, korang boleh download balik folder-folder yang dalam server diorang tu dan simpan dalam legal punya dokumen ni. Untuk folder yang ketiga pula adalah folder findings. Dalam folder findings ni akan ada references dengan moodboard. Jadi untuk references ni adalah koleksi gambar-gambar macam korang download dekat Pinterest, korang download dekat Google Image, korang download dekat Dribbble, Behance, apa-apa platform yang sediakan sebarang media yang korang boleh jadikan sebagai inspirasi untuk buat projek ni lah. Lepas tu kita akan compilekan balik semua image tu dalam bentuk moodboard. Jadi biasanya aku akan buat dalam bentuk PowerPoint. Dan aku akan kategorikan mengikut style dan mood yang aku nak. Untuk folder 04 design pula, biasanya kita akan letak satu folder revision dan satu folder raw design dalam bentuk AI ataupun bentuk PSD lah. Bergantung kepada preset yang program yang korang guna lah. Sekarang ni dalam folder revision ni tak ada lagi raw design. Kalau klien minta revision, apa yang korang boleh buat adalah copy balik folder ni, folder raw material ni, korang boleh paste sini balik dekat folder revision. Dan namakan dia sebagai, tukar balik yang ni sebagai art1. Jadi client name, project name, art1. Kalau client minta lagi revision, kita akan copy balik, masuk dalam folder revision ni dan kita akan letak kat sini balik. Dan namakan ni sebagai art2. So client name, project name, underscore art2. Okay. Dalam folder 05 presentation pula, biasanya aku akan letak mockup lah yang korang buat dalam Photoshop dan korang export dalam bentuk PNG ataupun JPEG. Setelah itu, aku akan compilekan dalam bentuk PDF. Jadi sebarang mockup yang korang dah export dalam bentuk PNG dalam bentuk JPEG tadi, korang kena compilekan balik dalam bentuk PDF. Dan PDF ni korang akan bagi kepada klien sebagai presentation lah. Akhir sekali, setelah klien bersetuju dengan semua final design project tadi, korang boleh compilekan masuk ke dalam folder 06 client design ni. Dan korang boleh send lah dekat email kepada klien. Okay, setakat itu saja daripada aku. Aku harap yang korang boleh belajar perkara-perkara baru daripada proses aku ni. Kalau korang rasa suka, bagi thumbs up. Kalau korang tak suka, kalau rasa tak suka, korang just komen dan beritahu apa yang aku boleh perbaiki lah. Rasanya itu saja daripada aku. Assalamualaikum dan salam sejahtera.